A'udzubillahi samil alim syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatul muttaqin wala 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi syafi, bismillahil kafi, bismillahil mu'afi, bismillahilladzi la yadurru ma'asbihi syai'un fi ardi wala fis sama' wa huwa samiun. Terima kasih ya. Zaris-zaris dulu ya. Zaris-zaris yang pertama dilihat. Zaris-zaris Batu Rifa Marjan, Zarus Ismail, Cik Arman, Johar Joib, lama dah tak nampak Johar Joib ya. Lepas tu Cik Agman Musa, Nurizan Sulaiman Singapura, Baba Hassan, terima kasih. Abdul Rahim Abdul Latif Tuan Haji pun dari Singapura. Ya, apa nama Zuhaimi Mustafa Samsiati, Kamisa Rasman Kutut Maulin, good morning. Ya, lepas tu Aida Zurin, Fazilah Salini, Nur Azimah, Zari dah sebut, Mala Jamaluddin, Jebon pun awal. Ya, Nur Asma Syu'ud, ya, Puan Zainun tadi, Khairadi, Intan Aziz, ya, Cik Akmal, apa nama Fatin, apa nama Lita Walita, Ji Fazil, Rohaya Mali, Maili, ya, Full Throttle to Jannah, tu dia. Like dan share cepat-cepat. Syamsi Nasar, 10 geng, 10 grup. Zurinah Mama Isa. Lepas tu Suwarti, Masina, Abdul Rahim Latif sudah sebut tadi. Ya, Na Aris, Nurlida Rifin, ya, lepas tu Liza Omar, ya, Syuhada Syakirin, Abdul dia Jawi Susana, Saidil Lamin, Olin Kitchen, Sharifah Azizah, ya, Yan Yayan, good morning. Jun Salidin, Imma Ahmad, Fauzia Jafar, Ayu Saim daripada Arizona. Wow, terima kasih. Good evening to you. Ya, Zahra Muhammad Nur, Nur Amalina, Ida Hafidah, Salasia, Umi, Dami Huda, Rifah Marjan dah sebut, Faizul Anwar, Nurhan Mat, ya, Jebon dah sebut, Saidil Lamin, Nur Azura Kusnin, Mokhtar Nurdin masuk top 50 ni, Malisa Lisa, Insinyur Haji Roki Mavia, Fazia Umar, Sakimah Ibrahim, Misa dah sebut, Jawada dah share, terima kasih. Medihah Hatulia, Haji Harun, Marpuah Bukhari, Hasna Syahri, Mai, hai Sabu. Ya, cepat. Oh, Rocky Mavia dari KL, ingat dari Brunei. Saya tersilap ya. Dari KL, terima kasih. Yati, assalam. Ya, Waalaikumsalam. Syasha Arab. Oh, Mama Syasha. Memang patan Syasha tu penting. Vivi Saidian, ya. Nurli Baharin, Daniel Ashraf, Khatijah Harun, Asmarina Kak Cik, terima kasih. Nurli Baharin, siapa? Roslina Ramli, berapa dah masuk kelas? Wow, 223 share, Masya Allah. Baru 4 minit, Masya Allah. Tahniah. Today is Friday. Syarifah, ya, Syarifah Ifah, Nurliza Mat Saman, Mat Yaman, ya, Mat Saman, Saidi dah sebut, Muhammad Al-Syafi'i, Ella Sweet, Karul Faiz, Irni Irdas, Shaili, ya, anak perempuan hitam, ya, wah, Misa, Siti Zarina, Jordan J. Kenneth, ya, terima kasih. Gudil, ya, Gudip, yalah, ya tu. Karul Faiz, Fazlina, Acik Siti, Mina, Kak Oya, Norma Basar, Yati Idris, Nora Ambalau, ya, Kharus Faiz dan Asni. Baik, terima kasih. 235 orang masuk kelas. This is fantastic, tahniah. Ya, make it 400 today. Today is Friday. 272 shares. Terima kasih banyak-banyak. Tu Abah sangat bahagia. Hari ni Saidul Ayam. So untuk mereka yang buat hari lahir, happy birthday to you. Happy anniversary. Selamat bertugas. Ada yang bercuti, selamat menunaikan fardu Jumaat hari ni, ya, nak trim, nak cukur, nak apa. Bagus, hari ni sunatnya potong kuku, ya, surah Al-Kahfi dan sebagainya. Baik. Topik yang tu Abah nak buat hari ni, seperti yang you all dah nampak, topik yang ramai orang bertanya hujung-hujung ni. Sejak PKP sebenarnya, sejak endemik dah, ya Allah, ramainya orang yang
lagi dari rumah, benci kat saya, tak nak maafkan saya, ya, cakap tentang cerai, cakap minta talak, cakap tentang menyesal kahwin dengan saya, and so on and so forth. So berpuluh beratus yang Tok Abah dapat, ya, dari masa ke masa ni, dalam masa tahun ni lah, ya. Tu sebabnya Tok Abah terpanggil. Malam tadi pun terfikir apa topik semalam. Tok Abah cakap tentang menangani anak degil. Tak habis lagi topik tu, tak apa. Tapi kita akan tukar topik day by day, tengok keperluan, tengok hari, ya. Dan program kita hari ni dibawakan oleh webinar yang Tok Abah kenalkan Sabtu depan, 8 hari lagi. 8 hari Sabtu depan, iaitu tip untuk belajar, pengalaman 40 tahun di lapangan dan penemuan terkini, terbaru, ya, untuk kita share bagaimana manfaat dari program ini. 100,000 since 1977, ya, sampai sekarang beratus ribu yang telah berjuta mungkin, tapi ratus ribu confirm. Paling kurang pun 500,000 people have undergone program under Tok Abah in the past. Dulu dalam camp, dalam kelas, dalam dewan, ya, tapi kali ini kita buat online, untuk bagi peluang untuk semua anak seluruh negara, malah seluruh Nusantara lah, ya. Ada yang daripada Brunei, daripada Singapura yang join, alhamdulillah. Dan Tok Abah excited sangat sebab ada, ya, sahabat yang sponsor rumah anak yatim, ya. Allah, ya, Tok Abah rasa sangat happy, ya. Tok Abah pun salah seorang sahabat pejatim, sahabat kuat pejatim. Tok Abah jadi penasihat kepada pejatim, jadi penasihat kepada yawatim, menjadi penasihat kepada kita punya takaful yawatim, pejatim, ya. Syukur sangat, dan Tok Abah menjadi dilantik sebagai apa nama kata tu Pro Chancellor University Bestari, University College Bestari, untuk anak yatim dan B40, ya. Tok Abah excited, sangat seronok, sangat bahagia sangat, ya. Jom, ya, dan apa nama okey, pak cik makcik sponsor anak saudara, atuk nenek, mak ayah sekolah, ya. Jom attend program ni pada 10 September. Memang mulai hari ni last day sekolah, ya. Besok mula cuti. Jadi dalam masa cuti, so last day of cuti next Saturday. Jadi dapat ilmu untuk tip betul untuk belajar dengan berkesan. Lepas tu hari Ahad, hari Isnin apply, ya, aplikasikan sampai kiamat. Mudah-mudahan satu dunia akan dapat manfaat. Mudah-mudahan satu dunia akan dapat manfaat, ya. Dan bukan satu generasi, 2, 3, 10, ya, sampai kiamat dapat manfaat. Okey. So topik kita menangani pasangan yang benci dan nak minta cerai lah. Ini serius sangat, ya. Dan ramai sangat, ya, yang kes yang Tok Abah terima dalam masa sebelum ini pun ada banyak. Tapi masa PKP rupanya dia punya peratusan meningkat secara mendadak, ya. Beratus-ratus, ya, yang meminta bantuan, ya. Macam-macam masalah, mungkin ekonomi, tekanan, stres, sakit mental, ya. Okey. So itu yang Tok Abah nak pesan, menangani pasangan yang benci dan nak minta cerai, ya, ataupun, ya, paling kurang merajuk lari dari rumah. Ni banyak sangat, ya. Okey. Dari ini, ya, tadi Mazli Aman dah masuk, Abdul Rahman dah masuk. Terima kasih. Jun Sarian, ya. Ini nama-nama yang Tok Abah jarang Intan Sumayah, orang lama. Tak banyak bergerak, ya. 241 je baru. So like dan share pada kawan-kawan kita agar mudah-mudahan 400 orang dapat masuk kelas, ya. Walaupun 333 dah share. Right. So langkah pertama, ya, untuk kita menangani pasangan yang benci dan nak minta cerai atau merajuk lari dari rumah dan sebagainya, ataupun ada tindakan-tindakan yang mendera physical, mental, psychological, ya, ialah muhasabah diri. Kita kena muhasabah diri kita. Ya, yang bermasalah pasangan saya, Tok Abah. Pasangan saya yang benci, pasangan saya yang marah-marah, yang menghina, meredik, ya, yang kata menyesal kahwin dengan saya, pasangan saya yang itu, pasangan saya yang curang, pasangan. Betul. Tapi yang datang atau yang minta bantuan pada Tok Abah ialah anda. Dan jangan takut bila anda berubah luar dalam, Allah akan ubah pasangan anda. Itu undang-undang alam yang Tok Abah gunakan. Jadi walaupun nampak macam pasangan anda yang bermasalah, but you are the one who come and see me or talk to me or PM to me, maka anda lah yang kena berubah. Dan jangan takut. Bila anda berubah dan guys,
Walaupun yang bermasalah pasangan anda, tapi anda tidak sempurna. Tok Abah tidak sempurna. Anda tidak sempurna. Anda banyak kelemahan. Tok Abah banyak kelemahan, banyak kekurangan, banyak kesilapan, banyak dosa Tok Abah ini. Jadi kita semua tidak sempurna, kan Tok Abah dah cakap all the time. We are all work in progress. Jadi langkah pertama, jom terima hakikat. I have problems, I have issues that perhaps be the turning point or the breaking point. Why my partner hates me or hated me like hell. Wah, like hell lah. Yeah. Like heaven tak kena. Okay. Alright. Yeah. So tuan-tuan, puan-puan, adik-adik, anak-anak yang dikasih, langkah pertama muhasabah diri dan terima hakikat kita banyak kelemahan dan kita fokus pada kelemahan kita. Walaupun yang bermasalah nampak secara luaran pasangan kita yang bermasalah, kita yang berubah. Jangan takut. Jangan takut. When you start changing, it's good for you. It's good for everybody around you. Yang penting Allah sayang. Buatlah apa yang Allah sayang walaupun semua orang tak suka, kata Ibrahim Adham. Jangan buat apa yang semua orang suka tapi Allah tak suka. Okay, guys? So, the starting point when you have a problem, your partner hates you, pasangan anda benci anda, pasangan anda nak tuntut cerai, nak minta cerai, nak ceraikan anda. Langkah pertama, cek diri, muhasabah diri, terima hakikat kita ada kelemahan, kekurangan, sifat-sifat yang menjengkelkan, menyebabkan pasangan kita kecil hati, menyampah, fed up, dendam atau tak suka. Ya, langkah 1. Itu pertama-tama Tok Abah akan always sebut, walau apapun masalah yang kita hadapi, maka kita cek di mana silap kita dahulu. Okey? Baik. Alright, nombor 2. Ya, nombor 2 ni satu perkara yang agak keras lah. Ya, agak keras, agak besar ya. Bila kita ada masalah rumah tangga, masalah apapun yang serius, kita ada beberapa alternatif. Bukan tak ada choice. Alah, dah nasib saya beginilah nasib saya sengsara sampai kiamat. No. Ya, kita ada beberapa alternatif. Contoh, ya, kalau anda ada masalah dibenci pasangan merajuk, kecil hati, benci, nak bercerai dan sebagainya, ataupun menganiaya, curang, awak ada 3-4 pilihan. Pertama ialah jangan buat apa-apa dan sengsara. Ramai orang yang apa nak buat? Dah memang pasangan saya yang dah benci, apa nak buat? Do nothing and suffer. Satu pilihan. Yang kedua, kalau serius sangat, berpisah dengan cara, berpisah ada 2 cara. Berpisah dengan baik, berpisah dengan aman. Jadi anak-anak tidak sengsara kalau ada anak. Ataupun berpisah dengan cara yang berpatah arang. Memang keraslah. Berpisah dalam keadaan benci. Anak sengsara, semua pihak sengsara. Awak sengsara, ex-pasangan sengsara, dua-dua keluarga besar sengsara. Ya, jiran sengsara, kawan-kawan sekerja sengsara. Ya, berpisah dengan cara negatif. Atau boleh banyak kes yang berpisah sebelum mereka lapaskan cerai, mereka bermaaf-maafan, berpeluk-pelukan kali terakhir sebelum melafazkan cerai di mahkamah. Ramai ya, baik peguam cakap, hakim syar'i cakap kat Tok Abah. Dan kes mereka yang bercerai pun cakap, masa kami nak bercerai, kami jadi kawan, kami minta maaf, kami menangis-nangis, kami memang ya akan terus jadi kawan sampai kiamat, walaupun kami memang nak bercerai pada masa itu. Itu artinya mereka bercerai dalam keadaan yang aman. Ya, sebab jangan kata apa ni Tok Abah, orang nak bercerai mana ada aman, sebab bergaduh lah mereka nak bercerai. Tak, not necessary. Mungkin mereka dah terdapat jalan pertemuan, there is no kata orang tu meeting point ya. Mereka tak ada tasamu, dah tak boleh menerima pasangan, tapi mereka boleh terima sebagai kawan, tapi tak boleh terima sebagai pasangan hidup. Ya, berpisah cara baik. Alternatif kedua, berpisah cara berpatah arang, cara negatif, cara ketiga. Dan yang keempat ialah ni pilihan yang Tok Abah paling sukalah ya. Kita ini selepas separation, dah trust sebulan 2 bulan berpisah sementara, balik kampung untuk cool down ni, dah buat dah semua ni. Jangan kata ada pilihan iaitu separation, dah ni dah buat. Tok Abah diberi pandangan ni bila dah buat separation, dah pisahkan tempat tidur ataupun dah duduk lainan rumah, ya dah buat semua tu, tapi masih tak dapat jalan damai, maka mereka memilih untuk berpisah. Dan yang akhir
Banyak lagi choice dia, choice ada 1001, tapi Tok Abah kumpulkan kepada 4. Yang keempat ialah kita berubah luar dalam. Kita berubah luar dalam, kita overhaul diri, kita betul-betul jadi orang baru dan move on, move forward walau apa pun yang berlaku. Jangan sengsara. Jangan sengsara walaupun pasangan kita masih benci, dia tak nak, dia masih nak berpisah, tapi kita cool dulu, tapi kita berubah. Kita overhaul diri kita. 360 kita berubah. See what happen from there. Bila kita berubah secara istiqamah dengan menyeluruh, ya, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tapi masih tak dapat jalan kedamaian. Tapi biasanya bila kita berubah 360, Allah akan ubah pasangan kita. Itu hukum alam. Tapi kalau entah mengapa Allah uji tidak ada perubahan, maka mungkin disitulah tamatnya hubungan, ya. Allahumma selamat. Okey, ingat, ya. So, langkah 1, terima hakikat kita ada masalah, kita ada kelemahan, muhasabah diri. Langkah 2, tengok choices, tengok alternatif, tengok pilihan yang anda ada. Pilihan pertama, tak buat apa-apa dan sengsara. Ramai tu bertanya kaum wanita. Laki-laki pun sama. Ya, dia maki hamun dia isteri, ya, dianiaya, tidak dilayan, tak nak masakkan, dia kutukkan seranah tiap-tiap hari. Kadang-kadang di abuse physically. Ada suami kena pukul, kena tumbuk, kena terajang. Isteri pula ambil jujitsu. Isteri ambil jujitsu. Dia kata karate tak nak, itu biasa. Taekwondo pun tak nak, ya. Judo terpaksa pegang-pegang baju. Koyak baju, dia kata. So dia ambil jujitsu. Kau jujitsu ni satu martial arts teknik daripada Jepun, ya. Jujitsu. Hebat tu. Tok Abah faham sikit-sikit. Tok Abah belajar silat. Bukan, tapi tak pernah bergaduh seumur hidup. Alhamdulillah. Ya. So adik-adik Nana banyak pilihan dalam hidup ini. Ya. Tapi kadang-kadang suami tu, ya, menderita, kena hina, dia sabar je. Kadang dalam drama pun kita nampak. Drama 7 hari mencintaimu. Mula-mula Tok Abah memang, ya Allah, sakitnya apalah orang lelaki-lelaki ni. Syukri Ayah lah. Ya, tak ingat nama dia. Ya Allah, geramnya. Dia buat dia Siti siapa? Siti Saleha. Allah, nak cekik-cekik si Siti Saleha tu. Dalam drama lah. Ya Allah, sabarnya, dia kutuk, dia hina, dia benci, dia seranah, dia keluarga pun dia, tapi dia sabar. Jadi rupanya ada hikmahnya lah. Ada hikmahnya. Okey. Okey guys, program kita pagi ini dibawakan oleh webinar yang Tok Abah akan next Saturday pada 10 hari September, iaitu tips dan teknik belajar yang berkesan. Ya, Tok Abah akan share bagaimana nak merangsang anak-anak seronok belajar, ya, berkesan belajar, lama belajar, fokus belajar dan akhirnya berjaya dunia dan akhirat, mudah-mudahan. Amin. Tok Abah akan tengok, kaji juga, ya, antara punca tak seronok belajar, 7 jenis style pembelajaran supaya mak bapak faham, cikgu pun cakna, supaya kaunselor faham, kaunselor dah terlatih, ya. Ada yang audio, visual, kinesthetic, social student, ada yang solitary student, ya, silo, ya, ada yang lateral, ada yang critical thinking, macam-macam, ya, ada yang systematic dan sebagainya. Macam-macam jenis style pembelajaran yang akan mempengaruhi tip dan petua belajar. Tok Abah akan bagikan tip yang akhirnya mengambil kira apa jenis style pembelajaran pun sesuai. InsyaAllah, ya. InsyaAllah. Itu yang ramai orang sangat seronok, ya. Pusat-pusat tuition seronok. Tok Abah dah buat untuk sekolah, untuk anak-anak, untuk grup, untuk pusat tuition, untuk persatuan wanita, untuk koperasi, untuk anak-anak pekerja kilang, untuk anak-anak di kementerian, ya. So yes, of course, untuk individu just press the link, ada komen pin kat atas tu, ya. Untuk satu link RM30. 456 orang anak masih RM30. InsyaAllah, ya, mampu milik, mampu attend. Untuk satu sekolah kita charge 200, tapi untuk satu rumah anak yatim tak sampai 100 kot, RM100, ya. Tok Abah difahamkan. Dah ada dah orang yang sahabat kita yang sponsor rumah anak yatim. Satu rumah anak yatim berapa puluh orang just sponsor, maka kita bagi link untuk one whole rumah anak yatim.
berpuluh-puluh atau mengatus anak yatim dapat manfaat insya-Allah. Ya, insya-Allah ya. Alright. So, ini agar nampak ada sense of purpose. Dan sekolah boleh buat kat dewan walaupun musim cuti sekolah melalui PIBG dan bantuan guru-guru ya. Masa cuti sekolah macam nak buat? Masa cuti sekolah macam nak buat? Nak 1000 daya. Kalau tak nak tak apa. Tak nak kita tak payah jadi sekarang sebab tak nak. Tapi kalau nak kita boleh bincang. Ya, kalau nak 1000 daya. Tak payah nak 10 daya, 10 usaha pun cukup. Akan penuhlah dewan. Sebab ni sekolah nak buat. Ya, maka anak-anak akan datang, mak bapak akan hantar anak pada hari Sabtu ya, untuk datang ke program webinar ya online. Pancarkan cikgu-cikgu boleh bantu datang kata untuk menyelia, dan mudah-mudahan satu sekolah dapat manfaat. Tuan abang excited sangat ya. So come, please come ya. So koperasi boleh buat, persatuan wanita boleh buat, persatuan ibu tunggal boleh buat, yang macam-macam boleh buat ya, untuk ahli atau anak-anak ahli insya-Allah. Besar pahala, banyak manfaat insya-Allah. Okey? Baik. Ya, okeylah. Sementara dengan anak-anak ya, Tok Abah teringat ya, ni Tok Abah pun teringat ni bahawa Excel Plus Excel Plus perasa coklat ni. Ya, ni yang dia punya mascot pun Didi and Friends dan Tok Abah. Didi and Friends Tok Abah, sebab ni ada vitamin C plus ya, vitamin C ya, untuk otak tenang, untuk kulit, untuk immunity tak mudah kena dengan izin Allah ya. Vitamin C plus ada, vitamin C kolesterol, susu awal lembu untuk pembangunan ya, seimbang, ada buah tamar, ada susu, ada DHA, ada biji teratai. Teratai ada aura ketenangan. Tengok bunga teratai pun dengan izin Allah tenang. Pegang bunga teratai akan tenang. Apabila makan biji teratai akan dapat ketenangan, fokus, senang belajar. Dan apalagi kalau anak-anak duduk kat kerusi menghadap kiblat, baca, kalau anak-anak kita orang Islam ya, baca Al-Insyirah, Alam Nashrah dan doa penang hati yang lain. InsyaAllah dia akan seronok belajar, akan berkesan, akan mudah faham, mudah mencerap. Dan kalau lama belajar, seronok belajar, mudah mencerap, apa jadi in the long run? Pandai, seimbang, jadi budak baik, anak yang soleh, insya-Allah. Ya, this is memang foundernya anak Tok Abah. Tok Abah sebagai dia punya mascot. Didi and Friends and Tok Abah. Ya, dan beratus ribu dah mencubanya, dan ratusan ribu mak bapak memberikan komen yang positif. Alhamdulillah. Okey. Baik. So, nombor satu tadi, bila pasangan kita benci kita, muhasabah diri kita, tengok di mana punca yang menyebabkan orang menyampah. Walaupun punca masalah utama ialah pasangan kita, tapi kita betulkan diri. Ya, dan tengok kelemahan diri, kita semua tidak sempurna. Ya, we are all work in progress, move forward. Yang kedua, tengok choices yang kita ada, pilihan-pilihan yang kita ada, alternatif. Yang ketiganya, ni yang ketiga ni yang Tok Abah nak fokus. Sebab bila Tok Abah dapat kes ni, Tok Abah akan cari apa punca masalah awak bertengkar. Tok Abah dah tengok dan kaji, ada berpuluh-puluh punca. Yang kadang-kadang orang yang tenggelam, dia kadang tak nampak. Ya, dia cuma akan capai straw, rumput pun dia akan capai kalau apatah kayu. Ya, dia kalau dah tenggelam terkapai-kapai di lautan, ya, tenggelam, dia akan capai apa-apa saja. Tapi bila Tok Abah mengkaji, bertanya, mengkonsel puluhan ribu kes sejak tahun 70-an sampai hari ini, sampai semalam, antara punca masalah rumah tangga sampai benci-benci lah hati kotor. Hati bersih tarik sayang, hati kotor tarik benci. Kenapa pasangan benci kita? Sebab kita hati kotor, pasangan kita pun hatinya kotor. Kenapa hati kotor? Banyak dosa, ya, banyak titik-titik hitam. Setiap dosa yang kita lakukan ada titik hitam kat hati, kat kolbu. Jadi kita kena padam ya. So bila kita tahu punca, tahu cara nak atasi. So padam titik-titik hitam dengan solat, taubat, istighfar, sedekah subuh. Ya, sedekah subuh ya. Taubat tadi bangun tidur terus niat. Terlupa nak masuk dalam tabung, tapi dah niat. So mudah-mudahan dapat pahala lah, dapat ya. So tahu nak sedekah tak, sebab sekarang dah pindah bilik. Dulu dekat dengan pintu nak keluar, jadi nak ingat ya, ni dekat dengan katil. Tabung dekatkan katil. Bangun tidur mana nak capai duit? Terus pergi ke toilet soal yang subuh dan sebagainya kan. So hati kita kotor. Jadi untuk mengatasi masalah pasangan membenci kita dan kita benci pasangan, ialah bersihkan hati.
contoh dan contoh dan contoh yang Tuhan berikan beribu-ribu kali. Maafkan, ya, kita solat taubat, istighfar, maafkan semua orang. Itu pun akan mencuci hati. Ya, bila kita maafkan semua orang, contoh, ya Allah, aku maafkan istriku atau suami, ya, anak-anak, mak bapak, adik-adik, jiran-jiran, kawan-kawan sekerja, aku maafkan semua orang. Ipar dua mertua, aku maafkan semua orang. Apa jadi? Hati bersih, kepala tenang, badan sehat, muka cantik, manusia sayang, Allah sayang, ya, pintu rezeki terbuka. Pintu rezeki terbuka, maka mudah-mudahan kasih sayang itu rezeki. Jodoh yang panjang itu rezeki, ya. Rezeki terbuka, ya. Lepas tu Allah bagi hidayah. Bila Allah bagi hidayah, bagi ilham, bagi inspirasi, what happen? Semua masalah yang kita hadapi akan selesai. Nampak tak? Fadilat kemaafan, fadilat mencuci hati. Ya. So, Allah sayang kita, manusia sayang kita, kita sayang orang. Hati bersih jadi magnet, menarik rezeki, menarik hidayah, menarik inspirasi, menarik kesihatan. Semua benda yang baik akan ditarik, ya, ke arah diri kita bila kita memaafkan dan solat taubat dan cuci hati. Your heart become a magnet when your heart is clean. You cleanse your heart, it becomes a magnet that attracts all the positive things to your life. Orang kau pagi-pagi Jumaat cakap Jawa. Allah sajalah untuk kawan dari Malaysia, Singapura dan of course daripada Ayu Saim daripada Arizona. Ya, okay. So, hati kotor dan hati mengawal fikiran. Jadi kalau hati kotor, minda kita pun negatif, bersangka buruk. And I keep telling you guys, ya, ada dua profesor. Satu Johnny Emerling, satu lagi seorang lagi, tak lupa, Kenneth Kenneth, whatever nama profesor tu, ya. Profesor Kenneth kata, kita berfikir 35,000 kali sehari. 35,000 kali sehari. Johnny Emerling kata kita berfikir 50,000 kali sehari. Itu kajian mereka, ya. Dia punya metodologi tak pasti how. Ada yang kaji itu. Tapi yang paling kita takuti konsisten, ya. 80% pemikiran kita dalam kaedah yang negatif. 80% of our thoughts are in the negative mode. Itu yang mudah benci, mudah konflik, mudah nak bercerai. Sebab 80% pemikiran kita dalam keadaan biasa, tanpa intervensi, tanpa perkawalan, tanpa pencucian kolbu, maka kita berfikir secara negatif. Sebab hati mengawal fikiran. Hati kotor, fikiran kita jadi kotor. Yang benci, marah, dendam, nampak buruk, ya, tak nak maafkan, nampak menyesal and all those, maaf ya, nonsense. So, punca masalah hati kotor, minda negatif. Dan jangan marah, ya. Bila orang minta kaunseling kat Tok Abah akan tanya, kalau berdepan lah, ya, online pun kadang Tok Abah bertanya, ya, sebab 98-99% pasangan yang bermasalah, bergaduh, benci membenci sampai nak bercerai ialah pasangan yang, this is a fact, suami atau isteri atau kedua-duanya tak jaga solat. Meaning, bila awak jauh daripada Allah, maka Allah akan jauh daripada anda, ya. Barang siapa rapatkan diri dengan Allah, Allah akan repair hubungan dengan sesama manusia, dengan makhluk. Tapi kalau kita jauh daripada Tuhan, maka Tuhan akan menyebabkan kita jauh dengan sesama manusia. Pasangan dengan pasangan pun jauh. Sampai benci membenci, akhirnya bercerai-berai. Asbab jauh daripada Tuhan. Nampak? Ini dia punya correlation yang terlampau tinggi. 98-99% pasangan yang jumpa Tok Abah berkonflik sampai nak bercerai-berai, benci-benci, ya, salah seorang atau kedua-duanya tak jaga solat. Itu sebabnya Tok Abah sebut daripada 30,000 kes yang Tok Abah kaji, yang Tok Abah counsel secara langsung, 30,000 kes, cuma tak sampai 10 kes yang suami baik, isterinya jaga solat, dua-dua jaga solat dan bergaduh, benci-benci sampai nak bercerai. Only 10 cases, tak sampai 10 kot yang Tok Abah jumpa personally. So that is how important. Bila Tok Abah bercakap dengan para peguam syar'i, hakim-hakim syar'i, dengan kaunselor-kaunselor, penemuan mereka dengan penemuan Tok Abah very similar. Majoriti yang bergaduh ini salah seorang atau kedua-dua tak jaga solat. Ini punca konflik benci-membenci sampai nak bercerai-berai. Ya, so dah tahu puncanya,
resolve at the root of the problem. Nip the problem from the bud. Kata orang Jawa lah, ya. Okay, so jaga solat. So bila ada seorang suami kata isterinya dah benci sangat, minta cerai, dah lagi tinggal ke rumah mertua lah, ke rumah mak isteri lah, mak bapak isteri, ya. Saya kata awak berubah luar dalam, rapatkan diri dengan Allah, ya. Ada peluang hubungi mereka, hubungi dengan cara baik, tapi awak betulkan diri awak, repair diri awak, ya. Bermunajat pada Allah, menangis pada Allah, ya. Bila awak berubah dengan cara yang komprehensif dan istiqamah, I give you 40 days. Mudah-mudahan Allah akan pujuk isteri. Tapi kena tengok punca masalah, ya. So sebab banyak lagi yang Tok Abah nak senaraikan ni, ada 26, 27 yang Tok Abah senarai. In real life beribu punca, ya. Contoh lagi, banyak amalan yang tak betul. Kita kadang-kadang orangnya jaga solat tapi banyak amalan tak betul, ya. Mengumpat, tak nak masak tak sedap, dia tak suka kemas tempat tidur, ya. Ya, tak nak. Ada satu kes ini nampak macam lawak, tapi ni beberapa tahun yang lepas ada pasangan datang, ya. Kenapa awak nak, siapa yang nak bercerai sangat? Suami saya ni tak nak gosok gigi tapi nak cium mulut. Dia tak suka gosok gigi tapi nak cium mulut. Saya benci, geli. Tak apa, kata apa pelik, kenapa ni awak tak gosok gigi nak cium isteri kat mulut? Saya tengok filem tu, dia bangun tidur kadang, apa yang bangun tidur terus cium. Allah, gobloknya. Kebetulan si laki-laki tu budak Jawa. Gobloknya kau ni. Ya, itu filem lah. Pelakon tu pun gosok gigi tau. Ya, memang dia tengok filem orang putih. Bangun tidur je, tak pergi toilet lagi, cium. Dia buat goblok. Nampak? Itu sebenarnya simbol, ya. Metafora. Ya, Allahumma shalli. Tak apa kata apa benda kau orang ni. Ya, itu kisah benar ni. Ni kisah benar. Orang tua kan, dia terpaksa share benda yang satu kes itulah yang Tok Abah pernah cerita kat awak dulu, ya. Suaminya sekitar 48 kg, isterinya 98. Isterinya memang angkat berat, ya, memang kerja, memang kuat, badan kuat, ya. Orang daripada selatan tanah air. Suaminya orang daripada central region. Ya, itu semua tempat pun tidak diubah supaya you tak kenal siapa orangnya lah. Ini kerahsiaan, kan. Tapi itulah, memang isterinya pendidikan lebih tinggi, suaminya biasa-biasa. Dia memang kutuk suami, pukul suami, uppercut suami, dia tumbuknya suami sebab isteri kuat. Ya, kalau angkat beras isteri yang angkat, sayur-sayur suami yang angkat. Sebab suaminya memang, ya Allah, kurus, kecil, baik, ya. Tak tahu macam mana. Yalah, ni Allah punya kuasa, kan, mereka dijodohkan. Tapi itulah, apa yang paling teruk yang isteri awak buat kat awak. Itulah, pernah dia tangkap saya, dia angkatnya saya nak baling ke dinding. Oh, saya masa tu dah ingat saya akan matilah kena baling kat dinding. Isteri angkat suami nak baling ke dinding. Punya hebat, punya kuatnya wanita ni. Dan ya, suaminya memang ringan. Ya, Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, tapi itulah, Allah temukan jodoh begitu. Mesti ada dia punya hikmah yang kita tak nampak, ya, kalau tak dicari. Ya, okey. Itulah banyak amalan yang tak betul. Tindakan-tindakan yang tak betul. Ada juga amalan tak betul, bermaksud amalan-amalan yang boleh menyesatkan. Wirid yang tak betul, zikir yang tak betul, amalan sesat yang diikuti banyak, ya. Di Selangor dia ada berbelas-belas jenis ajaran sesat. Itu pun amalan tak betul juga. Tapi kebanyakan, dan itulah, kemas tempat tidur malas, bersolek malas, gosok gigi malas, mandi malas, ya, tak tahu masak. Boslah isteri tak pandai masak, suami tak pandai masak. Ya, apa salahnya isteri pandai masak, suami pandai masak, ya, take turn masak. Wow, cantik, masak bersama, cantik. Ini bukannya teori, banyak dah berlaku. Berapa ramai suami yang masak, ya, bagaimana yang anak-anak tak nak mami masak, nak abi masak, anak tak nak umi, anak abi masak sedap, umi masak so kongsi-kongsa. Yang mak dia okey masak, tapi abah dia memang wow, dia tak bubur daun ketum pun, tapi memang sedap. Ya, yalah, masak dengan kasih sayang, dengan zikir, ya. Oh ya, ya, ayah dia ni rambut botak,
lepas tu dia dapat ilham daripada ulama ya. Rupanya bila kita masak, tangan kita berpeluh dan ada minyak, sapu kat tempat botak, dengan izin Allah tumbuh. Dia pun cuba buat, suami ni ya. Dia masak berpeluh-peluh ya, kat tangan tu, dia gosok, dia baca selawat, dia gosok kat tempat yang botak tu. Dengan izin Allah selepas sebulan 2 bulan tumbuh rambut kat tempat botak. Sebab minyak ya ataupun peluh daripada tangan masa masak dengan selawat Allahumma sholli ala Muhammad. Luar biasa ya. Ini semua kisah-kisah benar yang Tok Abah kongsi ya. Ya, okey, ingat balik program kita hari ni, webinar kita hari ni dibawakan oleh webinar pada 10 hari bulan September, next Saturday ya. Tips dan teknik belajar yang berkesan. Come on mak bapak ya, sedikit pelaburan anak-anak anda akan dapat dibantu. Seronok, mereka akan seronok belajar, lama belajar. Dan you pula ya, dah lah haramkan perkataan negatif kat rumah, suruh anak duduk menghadap kiblat. Ni semua ada tip ni. Lepas tu baca doa kat kepala, Fatihah, ayat kursi, alam nasyrah. Tapi untuk anak-anak, Tok Abah akan pesan mereka sendiri baca Fatihah, ayat kursi, alam nasyrah dan doa penuh hati. Allahumma ftah alaina sampai habis. Qalu subhanaka la sampai habis. Qur rabbi zidni ilma, rabbi shrah li sadri. Apa-apa doa penuh hati yang mereka tahu, dan jangan sampai lupa al-insyirah. Alam nashrah laka sadrak. Al-insyirah min lapang dada, lapang kepala, mudah mencerap, mudah faham, seronok belajar dan kuat daya ingatan. Wow. Tengok tu baru satu daripada 150 tip yang Tok Abah akan kongsi. Allahumma sholli ala Muhammad ya. So datang, jom hantar anak saudara, cucu saudara, anak jiran, anak B40, anak anggota koperasi anda ya. PIBG buat untuk sekolah ya, pakat-pakat ya, ramai-ramai ya. Dan wakil rakyat ni, election dah dekat, wakil rakyat sponsor anak karya anda, anda your constituencies, buat kat dewan, organize, masih sempat seminggu lagi. Online sekarang ni, online semua, bagi tahu, WhatsApp kan satu konstituensi, buat kat dewan sekolah yang terbesar yang ada aircon sedap, buat program ya. Satu link saja untuk satu sekolah. YB sponsor. Allahu Akbar ya. Contohlah ya, nak 10 daya cukup, 10 usaha. Tak nak 1 bilion alasan. Okey, alright. Dan of course lah, seperti biasa, untuk mak bapak, untuk abang kakak yang umur 30 ke atas, Tok Abah memang amalkan kondisi plus ya. Ini Tok Abah memang amalkan. Alhamdulillah untuk orang dewasa. Untuk orang dewasa kondisi plus ya. Memang ya, orang muda yang pergi gym pun apa, memang sakit-sakit, sengal-sengal ya. Lutut Tok Abah dan macam-macam lah respon testimoni yang Tok Abah dapat, ribu yang katakan ni tengah viral sekarang ya. So alhamdulillah ya, kondisi plus. Ni ada vitamin C yang banyak, dan juga cordyceps militaris yang banyak antioksidan. Ini telah dibuat kajian satu dunia, no issue dah ya. Lab-lab satu dunia dah buat kajian. So memang mengesahkan benda ini sangat baik dan berkesan. Alhamdulillah ya. Okey ya. Okey, so ini pun ada kat link tu, kata ramai. Ada dah klinik-klinik pun tanya minta izin ya. Boleh tak klinik kami jual produk ni? Kata boleh ya. InsyaAllah lah, terpulang pada masing-masing lah ya. So sebab benda ni is proven by medical lab, so insyaAllah. Okay, Allahumma sholli ala Muhammad ya. Okay, alright, Allahumma sholli ala Muhammad ya. Dan untuk anak-anak jangan lupa ya, atau apa selalu sebut ya, ni ya, Excel Plus coklat ni ya. Ni untuk anak-anak umur 2 tahun sampailah ke 80 tahun ya. Ada cucu Tok Abah makan ya, ada DDM friend and Tok Abah ya. Excel Plus coklat, jauhkan dari kanak-kanak, sebab bagi 1 biji pagi, 1 biji petang, dan jauhkan daripada mereka sebab sedap sangat, mereka akan makan 1 botol. Tak adalah masalah overdose ya. InsyaAllah ya. Ya, okey. Ada vitamin C, ada kolostrum, ada buah tamar, ada susu, ada DHA, ada lotus seed, bunga biji teratai yang membawa ketenangan, insya-Allah. Wow ya. Okey, so ini antara anak-anaknya ramai yang dapat manfaat ya. Okey ya. Kam cucu kam. Ini cucu Tok Abah ni. Dia pun Allahumma salli. Ni bangun tidur, ni cucu budak comel ya. Ni nampak. Nah, dia dia ni is so beautiful girl ya. Long hair ya. Okey. Ini pun produk juga daripada ni lah. Mudah-mudahan budak comel ni, budak pandai ni. Ya, semalam dia nampak papaya ya. Papaya on the pillow je ni. Papaya dragon fruit. Remember?
Remember? Ya. Okay. So, tuan-tuan, puan-puan, adik-adik, sahabat-sahabat, ya. So, kalau pasangan benci dan nak minta cerai, ya, apa cari lagi punca masalah, hati kotor, minda negatif, tak jaga solat, banyak amalan tak betul, jahil agama dan tanggungjawab. Itu sebabnya kena belajar agama, tahu tanggungjawab, maka mudah-mudahan isteri faham, suami faham, on the right track. Ingat balik Tok Abah sebut tadi tu, 98-99% kes yang Tok Abah counsel, yang benci, membenci sampai nak bercerai, suami atau isteri atau dua-duanya tak jaga solat. Ya, okey. Lepas tu of course lah. Ini yang penting juga. Kadang-kadang bila kita dah buat macam-macam tapi nampak masih benci, pencet punya pencet. Oh, dia pula kata mimpi dipatuk ular, mimpi kena lintah lah itu, mimpi sesat jalan, mimpi jatuh dari gunung, mimpi rupanya dia ada masalah gangguan paranormal. Gangguan sihir, ya, sihir pemisah, sihir pelalau, sihir macam-macam nama sihir. Ni dalam zaman moden ni, Tok Abah belajar, ya. Tok Abah belajar benda-benda ni, jadi Tok Abah kaji, tanya ulama-ulama yang mengajar guru-guru, dan memang real. So selagi sihir ni tidak diatasi, maka apa usaha kita pun susah nak dapat kejayaan yang sewajarnya. So kena faham. So Google 50 tanda kena sihir, dan you check diri awak sendiri dan work from there. Cari orang yang tahu, yang pandai merawat, ya, untuk membantu anda, and then barulah selesaikan masalah satu persatu, insyaAllah, ya. Okey. Ya. So Tok Abah akan terus sambung perbincangan ni di masa akan datang, ya. Sebab ni masalah yang berterusan sampai kiamat. Petua menangani pasangan yang benci dan nak minta cerai. So Tok Abah nak berhenti sekarang sebab cucu dah bagi warning untuk sarapan. Ya, Tok Abah happy birthday, happy anniversary, good happy Saidul Ayam. Kita bersiap sedia, cantik-cantik, trim, cukur, potong kuku, surah Al-Kahfi, dan lakukanlah. Yang bercuti, selamat bercuti. Yang bekerja, selamat bekerja. Yang bonding day, selamat bonding. Yang anniversary, selamat. Yang menimang cucu, menimang cahaya mata, yang sakit. Yang ada sahabat tadi pun bagi tahu kakaknya sakit. So mudah-mudahan Allah ampunkan dosa, ringankan beban, sembuhkan sakit ikut jadual Allah. Dan yang penting bila kita sakit, ikut nasihat doktor, dan kita bertaubat, beristighfar sebagai terapi juga untuk merawat, ya. InsyaAllah. So guys, do the best today. Who knows, today is our last day. Make today our masterpiece. Illa liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Finish.